Alhamdulillah alamin wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, tuan yang saya hormati sekalian. Dalam kuliah maghrib kita kesempatan hari kemerdekaan ini, marilah kita bincang tajuk arkeologi. Masih lagi tajuk arkeologi dalam konteks yang lebih spesifik, arkeologi Ashabul Kahfi. Marilah kita mulakan dengan ayat yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibta an ashabal kahfi warakimiyan kanu min ayatina ajaban. Am hasibta an ashabal kahfi warakimiyan kanu min ayatina ajaban. Iz abal fitatu lil kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hilan min amrina rasyada. Wa darabna ala adrihim fil kahfi sinina. Fadna ala adrihim fil kahfi sinina. Tumasnahum linarjula hazbaini as-salim al-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kahfi. Dankah kamu menyangka bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Rakim ialah daripada ayat kami yang ajaib. Dan ingatlah ketika sekumpulan pemuda telah berlindung di sebuah gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, dan berilah pada kami di sisi Engkau ya Allah rahmah, dan berilah persediaan untuk kami, urusan kami ke arah yang benar. Lalu kami tutup tim mereka, ditidurkan dalam gua tersebut beberapa tahun, bilangan beberapa tahun. Kemudian kami bangkitkan mereka supaya mereka mengetahui di antara mereka yang manakah satu yang dapat meneka masa mereka tidur yang lebih baik, yang lebih tepat. Ini kisah yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi, menceritakan sekumpulan pemuda, dan ahli tafsir mengatakan mereka adalah kumpulan 7 orang pemuda. Dan ini difilmkan oleh Mesir, menunjukkan bahawa 7 orang pemuda yang telah lari daripada istana. Dalam filem tersebut ditunjukkan bahawa mereka telah menyatakan keislaman mereka dalam istana. Dan dalam tafsir juga mengatakan bahawa kumpulan inilah kumpulan yang beriman dan mereka tidak ingin bersama dengan raja mereka yang menyembah selain daripada Allah SWT. Mereka telah berpakat untuk keluar dari istana dan mereka telah sampai ke sebuah gua dan mereka berlindung di situ. Ini kisah yang disebut, dan di sini kita lihat perbincangan dalam ahli tafsir ataupun daripada ahli sejarah juga, mereka sama-sama mencari apakah di manakah gua yang dimasukkan dalam kisah ini. Dan mereka sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat seterusnya, mereka berlindung dalam gua. Wa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tasyamsa la tadruhum tadru an kafihim zal yamin wa idza ghabat taqrum zata shimal wa hum fi jatin minhu. Dzalika min ayatillah may yahdihillahu wal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu mursyida. Wa ya mursida. Ayat 13, 17. Dan kita melihat bahawa matahari apabila naik, dia akan condong ke dalam gua tersebut sebelah kanan. Dan apabila matahari telah berghurub, maka dia condong ke arah sebelah kiri pemuda tersebut. Sedangkan pemuda tersebut berada dalam satu kawasan yang lapang di tengah-tengah gua tersebut. Zalika min ayatillah. Inilah tanda-tanda ayat kelebihan Allah, kelebihan ayat Allah. May yahdihillahu wal muhtadi, dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka dia mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida, dan barang siapa yang Allah sesatkan mereka maka tiada siapa yang dapat memberi pertolongan ke arah yang benar. Itulah kisahnya. Dalam kisah ini dikatakan bahawa dalam gua itu cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Dan lebih jelas dalam ayat ini mengatakan bahawa matahari apabila waktu pagi, ketika matahari naik, maka cahayanya masuk dalam gua dan menuju ke arah sebelah kanan pemuda yang sedang tidur tadi. Ketika matahari telah condong, telah berghurub, dan dia masuk sekali lagi, dan cahayanya sampai ke sebelah kiri pemuda tersebut. Ini bermakna gua tersebut ada lubang di atasnya. Di atas gua itu ada satu lubang yang cahaya dapat masuk ke dalamnya. Dan itulah yang kita dapat gambaran daripada ayat ini, dan mereka berada di tengah-tengah gua tersebut. Wahum fi jatin minhu, ini mereka berada di satu kawasan yang lapang di tengah-tengah gua tersebut. Dan inilah yang kemudiannya ahli-ahli tafsir dan juga ahli arkeologi, mereka cuba mengenali di manakah gua tersebut. Bagi setengah mereka tidak pentingkan di manakah kedudukan gua, sebab yang pentingnya ialah tentang pengajaran daripada ayat tersebut. Itu sebahagian daripada umat Islam. Dan sebahagian lain pula mereka telah mengasas satu ilmu yang disebut sebagai ilmu habriyat, ilmu arkeologi. Ilmu habriyat ini diasaskan oleh umat Islam.
Dan di antara motivasinya lah untuk melihat lebih jauh tentang sejarah-sejarah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan inilah untuk menambahkan, mendekatkan lagi hati seorang yang pengkaji itu ke arah kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan ini tidak bercanggah dengan ayat Qul siru fanzuru kaifa kana aqwalul ladzina min qablihim, dan berjalan muka bumi, menggambarkan muka bumi, dan lihatlah bagaimanakah mereka yang datang sebelum kamu. Itu tidak bercanggah sama sekali. Jadi dua pendekatan ini, jadi sebahagian mereka cuba mencari gua-gua yang berada sekitar tempat berlakunya peristiwa tersebut. Dan oleh sebab itu mereka telah sampai kepada beberapa kesimpulan. Dan dalam konteks ini, ayat Al-Quran juga menceritakan وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرْعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. Dan kamu sangka mereka bangkit sebab mata mereka terbuka. Wahum rukud, sedangkan mereka sedang tidur. Wa naqaluhum zatal yamin wa zatal shimal, dan mereka berbalik-balik ke kanan dan ke kiri. Wa kabuhum basitun zira'in bil wasid, sedangkan anjing yang mereka bawa. Pemuda yang bertujuh tadi mengikut ahli tafsir membawa seekor anjing. Mereka berada dalam gua dan anjing berada di depan pintu gua dan sedang menjaga. Basitun zira'in bil wasid, dan dia memanjangkan tangannya, kedua tangannya, dan dia menjaga di pintu gua. Lawat talang tarihim lawat talimhum, dan sekiranya kamu terlihat mereka, maka kamu akan berpaling dari mereka. Firaran walau minhum ruba, sebab kamu akan takut melihat keadaan mereka. Inilah Allah ceritakan bagaimanakah mereka terselamat. Mereka tidur di situ selama 300 tahun. 300 tahun Mesihi ataupun 300 tahun 9 Hijriah. Satu masa yang cukup lama untuk menggambarkan ayat-ayat Allah kepada mereka yang datang kemudian. Dan ini, kisah ini berlaku selepas Nabi Isa AS. Sebahagian tafsir mengatakan dia berlaku selepas Nabi Isa AS. Nabi Isa AS membawa mesej kerasulannya kepada Bani Israel. Sebahagian Bani Israel telah beriman dan sebahagian lain telah kufur. Dan kisah inilah kisah mereka yang beriman, dan keluarga mereka ataupun masyarakat mereka tidak beriman. Jadi mereka menyisihkan diri mereka sebab mereka ingin mengamalkan kepercayaan mereka, akidah mereka secara bebas, menjadi pemuda merdeka. Dan mereka tidak ingin bersama dengan kaum mereka sebab kaum mereka telah sesat. Dan itulah gambaran kepada kisah yang sedang kita bincangkan ini. Oleh sebab itu, pengkajian ataupun hafriyat ataupun arkeologi dilakukan oleh sepanjang sejarah umat Islam. Bahkan ketika zaman Khalifah Umayyah, Khalifah Muawiyah telah cuba mencari kawasan ini, di manakah letaknya. Bahkan ketika kerajaan Abbasiyah, mereka mengadakan ekspedisi untuk mencari lokasi seperti di manakah Gua Ashabul Kahfi dan di manakah tembok Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Dan dalam seorang penulis yang terkenal yang menulis tentang sejarah arkeologi ataupun tentang geografi yang bertajuk dalam kitabnya Masalik Al-Basar fi Mamlik Al-Masar, yang tulis oleh Syihabuddin Al-Umari. Dia mengatakan bahawa berdasarkan kepada sejarah, tempat berlakunya peristiwa itu ialah berlaku dalam kerajaan Rom. Kerajaan Rom yang diseru oleh Nabi Isa AS supaya menerima hidayah Allah, tetapi mereka menolak. Tetapi di antara mereka ada pemuda yang menerima hidayah yang dibawa oleh baginda Nabi Isa AS, dan peristiwa itu berlaku di Ephesus, iaitu di Turki, dan sebagaimana disebut oleh Syihabuddin Al-Umari ini, dia mengatakan peristiwa ini berlaku di Turki. Namun demikian, bukti-bukti yang dicarinya, apakah mendapati apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tadi? Ataupun sebaliknya. Sebahagian daripada ahli arkeologi, mereka menjangkakan kubur ataupun tempat yang berlakunya peristiwa pemuda yang menyelamatkan diri dalam gua tadi berada di Yaman. Dan mereka telah mengidentifikan dan mereka membina satu bangunan. Bangunan inilah bangunan yang didirikan oleh orang terdahulu, dipanggil Masjid Ahli Kahfi bil Yaman. Iaitu mereka menjangkakan orang Yaman melawat kubur Ahli Kahfi di Yaman. Selain daripada itu, kita lihat di Rom. Kita lihat ini dinyatakan oleh sebahagian ahli kitab, mereka melawat kubur ahli yang mereka sebut sebagai Seven Sleepers ataupun 7 orang pemuda yang tidur dalam gua tadi. Mereka pergi ke bandar Katakom di Rom. Dan berbagai-bagai tempat yang disebut oleh mereka berdasarkan kepada kitab suci mereka. Dan mereka mengatakan peristiwa ini berlaku ketika zaman Theodosius. Dan Theodosius ini berada di Turki. Kerajaan Theodosius ini berada di Turki dan istananya berada di Turki. Tempat yang lebih tepat mengikut kajian ini ialah di bandar Ephesus. Dan berdasarkan kepada hujah-hujah yang dilakukan oleh ahli kitab,
ahli arkeologi dan mereka yang mendalami perkara ini, mereka hampir pasti bahawa gua tersebut tidak boleh jauh daripada istana kediaman raja, sebab pemuda itu lari dari istana dalam masa yang sangat singkat dan mereka sampai ke gua tersebut dan mereka berlindung di gua, maksudnya jauhnya dalam jarak berjalan kaki, bukan jarak yang terlalu jauh. Berdasarkan itu, mereka meletakkan beberapa gua yang terdapat di Rome sebagai tempat yang kemungkinan berlaku peristiwa tersebut. Dan yang paling ramai, mereka mengatakan gua Ashabul Kahfi itu terletak di satu bandar di Aman di Jordan, 7 km daripada Jordan, dan itu mereka telah isytiharkan bahawa disitulah tempat yang sebenarnya, tempat gua Ashabul Kahfi dengan dalil yang mereka sebut. Namun demikian, untuk menentukan bahawa yang di Jordan ini sebagai gua Ashabul Kahfi hanyalah berlaku pada masa yang sangat lewat. Hanya berlaku dalam tahun 1991. Barulah 60 tahun lepas, barulah diiktiraf bahawa itulah gua Ashabul Kahfi. Dan mereka mengatakan bahawa gua itu berusia sekitar 2200 tahun yang lepas. Dan seorang penggali, seorang ahli arkeologi yang bernama Taisir Zabian, dia membuat penggalian di sini pada tahun 1951, baru saja sebelum kita merdeka. Dia buat penggalian di sini dan dia temui sebuah masjid. Dan masjid ini mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Dan asalnya masjid ini ialah sebuah gereja. Kemudian apabila zaman Islam, gereja ini tukar menjadi masjid, tertimbus dan digali pada tahun 1951. Dan mereka mengatakan bahawa ini memenuhi ciri-ciri yang terdapat dalam Al-Quran dan surah Al-Kahfi. Antaranya di sini terdapat gua yang di atasnya ada masjid. Yang keduanya ialah di sini terdapat Ar-Rakim, iaitu satu tulisan di atas tembaga yang menceritakan peristiwa yang berlaku pada masa yang lepas. Dan mereka menjangkakan Ashabul Kahfi wa Ar-Rakim. Ar-Rakim itulah tulisan di atas yang terpahat di atas logam. Mereka jangkakan demikian. Dan mereka temui ada masjid di atas, ada Ar-Rakim, dan ada tulang-tulang yang terdapat di situ. Selain pada itu, kita dapati bahawa di sini ada kubur yang tersembunyi. Dan mereka mengatakan di luarnya ada 7 kubur dan barangkali dia menepati ke-7 pemuda yang berlindung di gua tersebut. Dan dapat tulang-tulang tenggelam. Dan mereka mengatakan ada kubur di luarnya, kemudian mereka masuk ke dalam, ada tulang-tulang. Dan mereka hampir yakin bahawa di sinilah tempat gua Ashabul Kahfi dan di sinilah pelancong-pelancong telah datang sejak daripada tahun 1950-an. Dan orang Malaysia barangkali hanya datang selepas tahun 80-an. Sebab mereka berbelah bagi apakah benar di sini, sebab ada tempat-tempat yang lain sebagaimana kita sebutkan tadi. Ada di Yaman, ada di Turki, ada di Rom, dan ada tempat-tempat yang lain yang kita fokuskan pada beberapa tempat yang menjadi tumpuan pelawat-pelawat hari ini. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita buka kepada tafsir-tafsir Maktabat, umpamanya yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia mengatakan secara jelas bahawa peristiwa itu berlaku di kota Ephesus, Turki. Dan dia memberikan penjelasan bahawa raja yang memerintah, yang zalim ketika itu, yang membunuh orang yang beriman, namanya sekian-sekian diberikan oleh raja, oleh penafsir ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi ini mengatakan bandar itu nama asalnya Tarsus. Dan bandar itu disebut sekarang Ephesus. Bandar yang sama. Dan kalau kita lihat kepada tafsir yang lain, tafsir yang besar umpamanya Al-Qurtubi. Qurtubi kata yakin, dia lebih yakin bahawa gua Ashabul Kahfi itu terdapat di Turki. Dan dia sebut bandar yang Tarsus, sama seperti disebut oleh Fakhruddin Ar-Razi. Begitu juga dengan tafsir Badawi, Nasafi, Jalalain, Tibyan yang saya sempat lihat. Semuanya mereka sepakat bahawa kubur ataupun tempat gua Ashabul Kahfi ini berada di bandar Ephesus, iaitu di Turki. Dan oleh sebab itu, bagi mereka yang ingin mengkaji dari segi arkeologi dan untuk mengambil iktibar, apakah maksud pengajaran daripada peristiwa tersebut? Bagi mereka yang tidak ingin mencari sebab di manakah letak-letaknya gua tersebut, maka cukuplah bagi mereka untuk mengambil pelajaran saja, tetapi ada sebahagian lain mereka ingin melanjutkan sebagai ilmu yang tambahan kepada ilmu tafsir yang asas. Dan inilah yang dikatakan tempat gua yang sangat match dengan apa yang Allah sebut, wa tasyamsa tadaru an kafim zat yamin wa idza ghabat tarhum zat shimal.
Maksudnya gua berada di atas. Apabila cahaya dapat masuk ketika pagi dan kena sebelah kanan pemuda, sebelah petang kena sebelah kiri, maka maksudnya lubang itu bukan di tepi, tetapi di tengah. Tetapi apa yang berlaku di sini, apa yang ada di Jordan tidak ada sifat tersebut. Dan lubangnya ada di tepi. Maksudnya tidak boleh cahaya masuk dalam waktu masuk dan waktu petang masuk juga. Ini maksudnya dia ada satu lubang atau dua lubang yang sepatutnya ada di atas. Sebab untuk berlaku apa yang Allah sebut atau syams taruh, maka dia harus berada di atas. Contohnya di sini. Wata syams taruh angkafhim zatamin wa tarhum zatashimal. Matahari apabila waktu pagi dia masuk cahayanya ke dalam gua dan kena pemuda itu sebelah kanan. Kita boleh bayangkan. Dan bila matahari tercondong, dia masuk cahaya daripada pintu sama dan terkena pemuda tersebut sebelah kiri. Maksudnya, pemuda tersebut tidur kepala ke sebelah utara, kaki sebelah selatan, dan pintu gua itu berada di atas. Gambaran yang dapat kita gambarkan dari segi arkeologi. Dan oleh sebab itu, gua yang terdapat di Turki lebih tepat. Dan inilah yang dikatakan bahawa tempat yang berlaku itu ialah di Ephesus. Sebab raja yang zalim itu istananya berada di Ephesus. Pemuda yang lari itu, dia lari satu hari. Maksudnya dia tidak boleh jalan, tidak boleh sampai ke Jordan yang jauhnya 1,800 km. Tidak mungkin sampai ke Jordan. Kalaulah tepat istana yang dikonfirm oleh ahli sejarah, termasuk ahli kitab, mengatakan Raja Theodos yang merupakan raja zalim yang membunuh pemuda yang beriman, orang beriman. Dia adalah memerintah di Ephesus. Dan tentulah perkara ini berlaku di kawasan Ephesus. Ephesus ini berada di Turki. Dan mereka tepat tetapi bahawa kawasan ini namanya Tarsus asalnya. Dan dia berada 15 km daripada bandar Adana. daripada bandar Adana. Adana ialah satu bandar di Turki terletak di tepi laut di kawasan Turki Asia. Tuan-tuan yang semati. Kalau kita bandingkan dengan perjalanan, kalaulah kita andaikan gua tersebut berada di aman, Jordan. Dan istana raja yang membunuh pemuda ataupun orang beriman berada di Istanbul saja kata. Maka tidak mungkin dapat sampai ke aman dalam masa satu hari. Tidak mungkin. Jalan kaki. Hari ini pun jaraknya kalau kita lihat 1,700 km jaraknya daripada Istanbul ke Aman. Dan dia berjalan kaki. Berdasarkan ini, ahli tafsir mengatakan tidak mungkin. Gua yang dimasukkan itu berada di Aman, Jordan. Tidak mungkin. Sebab sekiranya tepat istana itu berada di Ephesus, dan itulah yang dinyatakan dalam semua tafsir, bahawa raja itu bersemayam di Ephesus. Dan dia sangat zalim. Dan oleh sebab itu, mereka lebih condong kepada kedudukan gua itu mesti berada di Turki, tidak di Jordan. Berdasarkan pada fakta yang terakhir ini. Dan kita lihat ahli tafsir juga hampir sepakat mengatakan peristiwa ini berlaku di Turki. Bagaimanakah Jordan boleh mendapat nama di sini? Wallahu a'lam. Tetapi hasilnya Jordan sangat lumayan. Sebab pelancongan sangat-sangat lumayan, sebab orang Malaysia utamanya melawat di Jordan dan mereka mendapat ekonomi yang mendadak daripada apabila mereka isytiharkan. Jabatan Ekologi Jordan mengisytiharkan bahawa kubur yang sebenarnya, gua yang terlibat yang disebut dalam surah Kahfi ialah gua yang berada di Aman, maka kita lihat pertambahan kedatangan pelancongan ke Jordan sangat-sangat hebat dalam tahun 80-an, 90-an dan tahun 2000 ini. Tuan-tuan yang sebati. Kita lihat inilah. Kalaulah kita naik kapal terbang, dia mengambil masa 1,185 km. Tidak mungkin pemuda dapat berjalan kaki dalam masa ribuan kilometer untuk berlindung di gua yang dicadangkan di Jordan. Itu alasan mereka yang menolak Jordan sebagai tempat yang berlaku peristiwa Ashabul Kahfi. Kita lihat dalam sejarah umat Islam. Apabila hadis Rasulullah mengatakan bahawa umat Islam akan membuka Konstantinopel, maka yang pertama yang cuba membuka Konstantinopel ialah Khalifah Muawiyah. Maka Muawiyah telah beberapa kali cuba membuka tetapi tidak berjaya. Dalam perjalanan ini, mereka singgah di kubur Ashabul Kahfi. Mereka sebut mereka melawat kubur Ashabul Kahfi di Turki. Tidak jauh dari Istanbul. Dan kita jangkakan di Ephesus. Dan ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas mengatakan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan melawat ataupun dalam perjalanan untuk membuka kota Konstantinopel.
mereka singgah untuk melawat kubur Ashabul Kahfi, bukan di Jordan. Dan mereka sebut itu di Rom. Rom dalam konteks Islam maksudnya Istanbul ataupun kawasan Istanbul. Dan oleh sebab itu, disebut dalam pernyataan ini bahawa Muawiyah telah sampai ke satu tempat genting selat dan mereka melalui gua yang dimasukkan. Dan oleh sebab itu, dalam rombongan tersebut, terdapat sahabat besar Rasulullah yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Al-Ansari juga bersama dengan rombongan Muawiyah untuk membuka Konstantinopel. Sebab dikatakan dalam hadis tadi, tentera yang terbaik, pemimpin terbaik adalah tentera yang membuka Konstantinopel. Dan pemimpin terbaik adalah pemimpin daripada tentera Konstantinopel. Oleh sebab itu, masing-masing ingin menjadikan mereka sebahagian daripada sifat yang dalam hadis tadi. Maka di antara mereka adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Walaupun ketika itu, dia sudah tua. Dan para pemuda ketika itu minta supaya Abu Ayyub Al-Ansari supaya tidak bersama mereka sebab dia sudah tua. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari ingin mengambil berkat hadis tersebut. Dan Abu Ayyub Al-Ansari juga melawat gua di Turki. Ini dinyatakan oleh Ibn Abbas. Dan katanya ini isnadnya sahih. Maksudnya umat Islam sebelum ini, sebelum tahun 1951, mereka tidak pernah pergi Jordan. Bahkan yang Jordan baru ditemui tahun 50-an. Dan yang mereka pergi turun-temurun sejak daripada zaman yang awal ialah di Turki. Kita lihat bagaimanakah ciri gua yang terdapat Turki. Dan kita lihat Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam misi pembukaan Konstantinopel telah mangkat di luar kota Konstantinopel. Dan dikemumikan. Dan ketika Sultan Al-Fatih membuka Konstantinopel, perkara yang pertama dilakukan oleh Al-Fatih ialah untuk mencari lokasi kubur Abu Ayyub Al-Ansari dan mereka temui akhirnya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari sebelum kematiannya, sebelum kewafatannya, dia telah melawat gua Ashabul Kahfi. Itulah riwayat yang kita sebut. Maka bertambahlah kuat fakta yang mengatakan bahawa gua ini berada di Turki. Tuan-tuan, bandar Ephesus. Kalau kita lihat bandar Ephesus sekarang, bandar yang tua yang menjadi pusat pemerintahan Raja Rom sebelum Islam lagi. Dan di sinilah pusat kota mereka. Dan kalau kita melawat hari ini, Ephesus ini masih kita dapat lihat kawasan-kawasan bersejarah yang banyak di kawasan ini. Di antaranya ialah runtuhan kota dan dijangkakan di sinilah kota istana raja yang membunuh orang yang beriman. Dan mereka mengatakan dia berlaku ketika Imperator Decius namanya. Kadang-kadang disebut dengan nama lain tetapi maksudnya orang yang sama. Yang merintah di sekitar tahun 251 Mesir. Selepas Nabi Isa AS diangkat ke langit selama 200 tahun lebih kurang. Dan ketika itulah sebahagian daripada Maharaja Rom sangat-sangat marah kepada orang yang beriman. Dan mereka mengatakan di sinilah tempat istananya. Dan kalau lihat kajian arkeologi, maka di sini kita lihat banyak kesan-kesan sejarah. Dan gunung ataupun bukit, gunung yang dipakkan gua yang terdapat di Turki ataupun di Ephesus ini dapat dilihat di hujung gambar ini. Dan didangkakan bahawa perjalanannya tidak jauh daripada kota tersebut. Maksudnya mereka dapat sampai dalam masa yang sangat tidak jauh, tidak sampai ribuan kilometer. Dan hanyalah beberapa puluh kilometer atau belas kilometer saja untuk sampai ke gunung tersebut. Dan di gunung tersebut ada gua yang hampir menepati apa yang disebut dalam konteks dia ada lubang di atas. Dan di sinilah kita lihat kesan-kesan pemerintahan Raja Rom yang sangat zalim terhadap Islam. Maksudnya orang yang beriman ketika yang beriman dengan Nabi Isa AS. Dan mereka ada tempat-tempat permainan mereka, ada masjid stadium dan sebagainya. Dan inilah yang lebih meyakinkan bahawa di sinilah tempat berlakunya peristiwa tersebut. Dan pemuda itulah pemuda istana. Pemuda-pemuda bangsawan. Pemuda-pemuda daripada keluarga bangsawan yang berada dalam istana. Dan mereka di dalam filem yang difilmkan oleh filem daripada Arab, daripada Mesir, menggambarkan mereka adalah anak-anak orang bangsawan. Tetapi apabila ketika raja membuat satu persembahan ataupun satu penghadapan di bandar istana, setiap orang menyatakan kesetiaan kepada raja. Mereka menganggap raja sebagai Tuhan. Tetapi ada 7 orang pemuda yang mengatakan kami tidak menyembah selain Allah SWT. Dan mereka dipenjarakan. Dan mereka dapat melepaskan diri daripada penjara dan mereka berlindung di sebuah gua. Dan gua itu dijangkakan di sini. Dan tempat itu Ephesus dekat dengan Kusadasi. Tuan-tuan yang melawat Turki selalu melawat Ephesus, selalu melawat Kusadasi, Pamukkale dan sebagainya, tempat-tempat yang cukup bersejarah.
dan Ashabul Kahfi dikatakan dihubungkan dengan bandar Ephesus. Dan di sini kita lihat raja yang memerintahnya ialah raja yang Dekios, yang ada lagi bukti sejarah yang dia memerintah dan dia sangat zalim. Ini adalah wang emasnya, wang peraknya yang menggambarkan wajah raja yang sangat zalim tersebut. Dan dipanggil juga sebagai Dekianos. Gelarannya namanya Dekios dan juga digelarnya Sedekianos, dan bandanya nama bandar Ephesus. Dan ketika itu bandar ini namanya bandar Tarsus. Bandar Tarsus dengan Ephesus ialah bandar yang sama. Dan pemuda itu masuk dalam gua, lari pada raja ini. Dan kemudian berlindung dalam gua. Kemudian raja dan rombongannya datang mencari pemuda tersebut dan mendapati bahawa pemuda sedang tidur dalam gua. Mereka tutup pintunya, diharapkan bahawa pemuda itu akan mati dalam gua, tetapi Allah tidurkan selama 300 tahun dan dibangkitkan kembali. Dan ialah satu tanda ayat yang cukup agung untuk mereka yang menafikan kebangkitan semula, bahawa ditidurkan selama 300 tahun dan mereka hanya merasakan mereka tidur satu hari ataupun setengah hari saja. Subhanallah. Ini katanya ialah raja yang ketika pemuda itu bangun. Tetapi tidak ada satu yang definite, sebab inilah sebahagian daripada catatan mereka yang mengkaji secara arkeologi. Mereka menjangkakan 300 tahun lamanya, maka jatuh pada raja ini. Dan kita tidak penting apakah nama raja ini, tetapi mereka mengatakan pemuda itu tersebut tidur selama 300 tahun ketika Raja Dakios, dan kemudian bangun ketika raja ini. Dan berlakulah apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Mereka merasa lapar dan mengutus seorang daripada sahabat mereka untuk mencari makanan di kota, dan ketika itu kota telah berubah sama sekali. Mereka telah tidur selama 300 tahun selamanya. Dan dikatakan bahawa gua tersebut terletak di gunung ini. Gunung yang disebut sebagai Gua Hazm dan berada di Nablus. Ini pandangan yang disebut oleh ahli tafsir. Mereka mengatakan gunung ini dan gua yang berada di padanya terletak di Ephesus. Jaraknya tidak jauh daripada bandar Ephesus, dan jarak yang boleh jalan kaki apabila lari waktu malam ataupun waktu pagi, lari pada istana, maka mereka sempat sampai di sini dalam masa berjalan kaki tidak sampai satu hari. Dan hari ini tuan-tuan, Turki sebagaimana Jordan, Turki juga menyatakan bahawa di sinilah tempat yang tepat. Berdasarkan bukti-bukti yang dipetik daripada tafsir dan sebagainya, terpaksa daripada sejarah, sebab perkara ini berlaku di Turki. Dan dibinanya sebuah college khusus untuk kajian ekologi. Di sini diletakkan bahawa terdapat hotel dan penginapan untuk mereka yang ingin mengkaji tentang peristiwa bersejarah arkeologi di kawasan tersebut. Sebab bukan sahaja gua Ashabul Kahfi yang terdapat di sini, tetapi banyak lagi kesan-kesan sejarah peninggalan orang Rom yang berada di situ. Yang sebahagian mereka telah beriman pada Allah dan sebahagian mereka menentang Allah. Dan ini terdapat beberapa artifak ataupun bangunan monumen yang masih dapat dikesan untuk dihubungkan dengan kisah-kisah sebelum Islam ataupun selepas Islam. Dan itulah yang berlaku, dan bangunan ini dibina oleh kerajaan Turki untuk tujuan kajian arkeologi dan dibina berdekatan dengan gua Ashabul Kahfi. Manakah gua Ashabul Kahfi? Ini dia tuan-tuan. Diletakkan tempat-tempat di sekeliling gua ini, terdapat tempat yang berehat untuk rehat, dan mereka masih namakan bandar Tarsus. Ini guanya. Gua yang terteki ini di kawasan, di tengahnya lapang, di atasnya ada lubang yang cukup besar untuk matahari masuk waktu malam, waktu pagi dan siang. Dan inilah bentuknya yang dikatakan, yang dijangkakan tempat gua Ashabul Kahfi. Dan jelas di sini, dan barangkali lubang ini semakin besar dalam perubahan masa, dan inilah bentuk benar-benar berada di atas gua. Dia berada di atas gua, dan untuk masuk ke gua ini kena turun ke bawah. Dan anjing, kalaulah benar gua ini gua yang dimasukkan dalam surah Al-Kahfi, anjing berada di luar menjaga tuannya yang berada di dalam. Dan kawasan ini kita lihat sampai sekarang, di sinilah ditulisnya nama-nama mereka yang terlibat. 7 pemuda tadi namanya ditulis di atas ini, dan kita lihat di sini ialah tempat gua yang di atasnya lapang, rata, dan kemudian masuk ke bawah gua ini, kita turun ke bawah, bukan naik ke atas, turun ke bawah daripada tanah rata ke gua berada di bawah dataran. Dan inilah yang dilawati oleh Khalifah Umayyah. Khalifah Umayyah, dan dijangkakan, dan tempat yang sama dilawati oleh Abu Ayyub Al-Ansari sebelum makanya di luar kota Konstantinopel.
Tuan-tuan, inilah gambar masuk ke dalam gua ini. Maksudnya turun ke bawah. Dan kita lihat sekarang ramai orang seluruh orang Islam. Sama ada pada Jordan, sama ada pada Mesir, atau pada negara Arab, mereka berkumpul melawat gua Ashabul Kahfi, bukan di Jordan tetapi di Turki. Inilah gambaran ketika sebelum PKP, mereka melawat kawasan ini dan mereka isytiharkan di sinilah berdasarkan bukti-bukti yang diasaskan ataupun dinyatakan oleh kerajaan Turki sekarang. Sebagaimana yang di Jordan juga mereka mempunyai bukti dan mereka sama-sama yakin bahawa satunya yakin di Jordan, satu lagi yakin di Turki, dan saya serah kepada tuan-tuan, tidak ada apa-apa kepentingan di sini. Tuan-tuan boleh pilih, boleh melawat di Turki, boleh melawat di Jordan, tak ada masalah. Dan saya bicara di sini dari segi arkeologinya. Bagaimanakah orang dahulu menjadikan satu ilmu yang disebut Al-Quran sebagai satu ilmu yang kemudian berkembang besar di dunia dengan nama ilmu arkeologi yang mengasasnya adalah umat Islam, dan mereka memulakan dengan kajian sejarah yang disebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang semati, ini pemandangan di dalam gua itu sebahagiannya menjadi tempat kunjungan sepanjang tahun. Dan dikatakan barangkali lebih ramai yang melawat Turki daripada Jordan. Yang melawat Jordan ialah orang Asia Tenggara kebanyakannya. Orang Malaysia, Indonesia. Mereka tumpukan di Jordan. Tetapi orang Arab sendiri mereka tidak pergi Jordan. Mereka pergi ke Turki. Dan tuan-tuan boleh pilih ke mana saja. Dan dengan berdasar kepada ilmu, keyakinan masing-masing. Untuk kita melihat tempat yang bersejarah ini. Sedangkan bagi sebahagian manusia lain, yang lain mereka tidak pentingkan di mana letak gua. Tetapi yang penting adalah pengajaran yang harus diambil daripada kisah Ashabul Kahfi. Tuan-tuan yang semati. Selain pada itu, mereka mengatakan dekat dengan gua ini terdapat rumah yang pernah didiami oleh Siti Maryam binti Imran, ibunda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah Maryam boleh sampai ke sini? Sedangkan dia berada di Bethlehem, dia berada di Palestin. Dikatakan bahawa apabila Nabi Isa diangkat ke langit, orang Yahudi menyangka dia telah membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah tidak membenarkan mereka membunuhnya, dan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Dan mereka juga mengadakan konspirasi untuk murid-murid Al-Hariyun, murid-murid rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuklah mereka merancang untuk membunuh ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Maryam ke Turki ini dan diletakkan di kawasan Ephesus. Dan rumahnya masih dikunjungi, dan inilah rumahnya dikatakan pernah didiami oleh Maryam binti Imran, ibunda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah menguatkan orang Turki, mengatakan bahawa dari segi sejarahnya yang gua di Ephesus ini lebih kuat dengan terdapatnya bukti lain yang menunjukkan kawasan inilah kawasan tumpuan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat menyebarkan sebahagian daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka kembali ke tempat yang lain. Dikatakan juga Maryam binti Imran ini, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal di sini. Dan ada pandangan lain bahawa dia tidak meninggal di sini, dia meninggal di Palestin. Barangkali dia kembali semula ke Palestin apabila suasana tertenang, tetapi rumah ini diabadikan dinamakan sebagai House of Mary Mary oleh orang Kristian dan oleh orang Islam. Mereka sama-sama melawat tempat yang sama. Dan yang lebih sahih, mereka mengatakan bahawa kubur Maryam, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di Palestin, Jerusalem. Berada di Jerusalem, di tempat yang mereka sebut Getsemani ataupun Jasmani ini. Inilah tempat kubur Maryam yang sebenarnya. Barangkali yang dinyatakan di Turki ini sama ada tempat atau tidak, wallahu alam, tetapi barangkali pernah Maryam tinggal di sini untuk seketika. Dan kita lihat bahawa berkembangnya agama Kristian, agama yang berubah daripada ajaran Nabi Isa, juga berlaku di kawasan ini. Dan tempat itulah Bandar Nikia yang tidak jauh dari Ephesus ini. Dan berdasarkan kepada fakta-faktanya lah, maka ahli tafsir bertempat bahawa gua yang terdapat di Turki ini lebih rapat, lebih kuat buktinya berbanding dengan apa yang berada di Jordan. Tuan-tuan, dalam filem yang difilmkan menunjukkan bahawa raja ini adalah raja yang menentang ketika itu sangat ganas. Siapa saja yang tidak percaya kepada dia sebagai Tuhan, dia akan bunuh, dan termasuklah ahli Ashabul Kahfi ini. Dan dalam filem ini mereka gambarkan gua itu berada di Jordan oleh kerana dia terikat dengan fakta sejarah semasa. Kita kenang kembali peristiwa Rasulullah mengutus surat kepada orang Rom.
Dan orang itu ialah Raja Hercules yang memerintah di Rom. Dan Konstantin menjadi tradisi tempat pemerintahan orang Kristian sebelah timur, Byzantine. Surah ini menyuruh Byzantine supaya untuk beriman pada Allah. Sebagaimana bunyi surah ini yang dihantar oleh baginda Rasulullah melalui para sahabatnya. Dan surah ini berbunyi seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillah wa rasulih ila Herkul azim Rum. Surah ini daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Hercules pemimpin Rom. Salam alaikum tabang huda, dan sejahtera bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa inni ad'uka bi Islam aslim taslam. Wa aslim yatukallah ajra marakaini maratain fa in tawallaitai wa alaika ismu arsiyin. Rasulullah mengatakan bahawa saya menyuruh anda wahai Herkul kepada Islam, dan Islamlah anda, nescaya anda sejahtera. Dan Islamlah anda, nescaya Allah akan menggunakan anda ganjaran 2 kali ganda. Dan sekiranya anda berpaling, maka dosa seluruh orang Arsiyin tertanggung di atas kepala Herkul. Itulah surat yang ditulis Rasulullah, lebih kurang maksudnya. Dan Rasulullah tamat surah ini dengan ayat Quran surah Al-Imran, ya ahli kitab ta'alu ila qiratin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la takhza ba'duna ba'dan arba min dunillah fa in tawallaw faqul syahadu anna muslimun. Surah ini ditutup dengan surah Al-Imran, mengajak Herkul kepada Islam. Hercules ketika itu berada di Turki sekarang. Dan surah ini ketika Hercules sampai ke Baitul Maqdis, surah ini diberikan oleh sahabat Rasulullah kepada Raja Herkul, dan Raja Herkul membacanya. Dia termenung membaca surah ini sebab dia sememangnya menunggu seorang Rasul yang bernama Ahmad, yang dia bawa gambar Rasulullah ini ke dalam istananya. Gambar Rasulullah ini dilukis berdasarkan kepada Injil yang menceritakan bagaimanakah rupa Rasul yang bakal diutuskan, dan dia dapat kenal Rasulullah lebih daripada anaknya sendiri. Sebab maklumat tentang Rasulullah dinyatakan dalam kitab Injil dengan tepat dan dilukis oleh orang Rom. Dan gambar ini berada di istana Hercules. Dan dia sudah hampir mengatakan bahawa dia akan beriman dengan Rasul yang masukkan. Dan itulah dalam surah ini disebut orang Arsiyin. Sekiranya kamu berpaling daripada seruan ini, kata Rasulullah, maka ketahuilah dosa orang Arsiyin akan tertanggung pada kamu. Dan siapakah orang Arsiyin ini? Dan kalau terlihat dari segi pensyarah hadis, mereka kebanyakan tidak dapat menetapkan secara khusus siapakah Arsiyin. Tetapi mereka mengatakan dialah sebahagian daripada pengikut Nabi Musa yang tepat, yang benar. Dan oleh sebab itu, di antara pandangan ialah Arsiyin ini ialah mereka yang masih mengikuti agama Nabi Isa yang baik, yang tepat. Oleh sebab itu, dia adalah pengikut kepada seorang pemimpin Kristian yang bernama Arius. Sebab Arius menolak Kristian. Sebab orang Kristian percaya kepada Trinity, tetapi Arius percaya kepada Unity. Arius mengatakan Tuhan satu, Tuhan Maha Esa. Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi Isa adalah Rasul. Allah berikan kelebihan kepada Nabi Isa, dan penggangan Arius ini hampir sama dengan kitab Islam. Cuma yang satu yang tidak tepat dengan Arius ialah dia tidak mengakui Rasulullah. Yang lain apa yang mereka akui ialah sama seperti kita, bahawa Allah adalah satu. Dan Nabi Isa diutuskan Allah SWT untuk sampaikan mesej kepada orang Israel. Dan lawannya ialah Anastasius. Anastasius ini mengatakan Tuhan satu tapi tiga. Dan mereka bertentangan pandangan, dan akhirnya yang menang ialah Anastasius. Dan orang Arsius ini dizolimi. Pengikut Arius dizolimi ketika itu sebelum Islam lagi. Dan dalam satu persidangan yang berada dekat dengan Ephesus, namanya Bana Nisya, dan sekarang dekat dengan Bana Ismail, berlaku persidangan di kalangan pendeta Kristian untuk menentukan siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arius mengatakan dia adalah Rasulullah, dan Anastasius mengatakan dia Tuhan, dia anak Tuhan. Mereka berbincang dalam majlis yang besar ini. Dalam majlis ini mereka tidak dapat menetapkan. Akhirnya mereka mengatakan bahawa mengikut Raja Konstantin yang menganjurkan majlis ini, dan kata Raja Konstantin, saya percaya bahawa Jesus Christ ialah
anak Tuhan. Dilahirkan 25 Desember. Dan siapakah bersama dengan Konstantin? Majoriti tidak bersama dengan Konstantin. Majoriti menentang Konstantin. Tetapi golongan minoriti ini telah bersama dengan Konstantin dan menolak mereka yang mengatakan Nabi Isa adalah Rasulullah. Maka seramai 213 orang saja yang bersama dengan Konstantin, sedangkan 1000 lebih yang lain mengatakan Nabi Isa adalah Rasulullah. Dan majlis diputuskan bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan Subhanallah. Di sinilah berlakulah tidak jauh daripada Ephesus, peristiwa yang dipanggil Council of Nicaea. Dan bermula dari sini, maka mereka mengatakan bahawa Tuhan adalah satu dalam tiga. Dan tuan-tuan lihat di sini, di Indonesia yang dekat dengan Iznik sekarang, ataupun Iznik, dan di sinilah diputuskan bahawa Trinity, konsep Trinity telah datang, dan mereka mengatakan Nabi SAW, Wazubillah, sebagai anak Tuhan. Sedangkan kumpulan Arius ini mengatakan dia adalah Rasulullah. Dan tuan-tuan, laqad qala alladziina qalu innallaha salasa, maka telah kafirlah, sesungguhnya telah kafirlah mereka yang mengatakan Trinity. Siapa yang mengatakan Trinity, maka kafirlah dia. Allah telah istilahkan dalam surah Al-Maidah. Dan mereka mengatakan Tuhan ada tiga komponen, Ruhul Kudus, dan anak, dan ayah. Dan satunya mereka bersatu dalam tiga dalam satu. Maksudnya mereka sebut Trinity, dan Allah mengisahkan siapa yang mengatakan Trinity, maka telah kafir dia. Inilah yang kita lihat. Barangkali pemuda tadi bersama dengan agama Nabi Isa yang sebenarnya, benar-benar demikian. Sebab Allah sebut dia adalah beriman kepada Nabi Isa AS. Dan rajanya dikatakan penyembah Majusi. Dia menganut agama Majusi, dan dia membunuh selain pada orang yang bersama dengan agamanya. Dan Allah menyatakan dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitab, la taghlu dinakum alla taqullaha al-haqq, innamal masiihu Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasah. Sekali lagi Allah katakan, jangan kamu katakan Trinity. Intahu, berhenti. Intahu khairul lakum, dan berhenti itu lebih baik daripada kamu mengatakan Trinity kepada Nabi Isa AS, sebab dia adalah Rasulullah yang diutuskan oleh Allah kepada Bani Israil. Dan Allah mengatakan, qul huwallahu ahad, katakanlah bahawa Tuhan itulah satu. Allah samad, Allah lah segala-gala tempat permintaan. Alam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak beranakkan. Menafikan konsep Trinity yang dimasukkan oleh orang Kristian yang diputuskan di Bandar Nicaea. Hari ini tuan-tuan, kalau kita pergi Turki, di Bandar Kapadosia, dia ada satu tempat lama underground, ditemui dalam penggalian, terdapat di bawah tanah, di bawah bumi, terdapat bangunan yang mempunyai tempat tinggal yang banyak. Dan mereka mencari siapakah yang tinggal di sini. Yang tinggal di sini ialah orang yang lari. Kelihatannya mereka yang lari daripada masyarakat. Apakah mereka adalah sebahagian daripada kumpulan mereka yang beriman? Atau mereka yang disebut sebagai kumpulan Arius, kumpulan yang mengatakan Nabi Isa AS ialah Rasulullah, bukan Tuhan. Mereka dimusuhi oleh Konstantin. Sebab Konstantin mengatakan Trinity, bahawa Nabi Isa AS ialah anak Tuhan. Dan mereka yang tidak bersama dengan Konstantin akan dizalimi. Dan mereka rupanya datang bersembunyi dalam rumah yang dibina di bawah tanah. Dan lihat sampai sekarang. Dan mereka mencarikan apakah orang inilah yang Rasulullah sebut sebagai Arsiyin. Yang Rasulullah sebut Arsiyin, wahai Hercules, sekiranya kamu tidak beriman, maka dosa orang Arsiyin akan tertangguh pada kamu. Dan sebahagian daripada ahli sejarah, ahli sirah mengatakan bahawa Arsiyin ialah pengikut Arius. Sebab Arius dengan Arsiyin ini dekat bunyinya. Dan mereka menjangkakan bahawa mereka yang beriman telah lari ke kawasan Kapadosia ini, dan mereka bersembunyi dalam kawasan-kawasan yang terpencil. Mereka membawa kitab-kitab Injil mereka yang asli, dan mereka beramal dalam keadaan yang mereka tersembunyi dan mereka terpencil daripada kehidupan yang lain. Dan itulah yang digambarkan oleh sebahagian pengkaji dan tuan-tuan yang melawat Kapadosia ini. Dan kalaulah benar catatan ini, maka disitulah tempat berlindungnya orang yang beriman, dan mereka lari daripada penguasa yang zalim. Dan tuan-tuan yang semati, gambarnya cukup kompleks. Di atasnya ialah bandar, tempat tinggal, tetapi di bawahnya
mereka ada bertingkat-tingkat tempat yang ditemui ini, dan tempat ini dijangkakan tempat mereka tinggal kerana mereka lari daripada pemerintah yang zalim. Dan pastinya tentu ada di antara mereka punya khazanah kitab Injil yang asli, ataupun yang lebih asli daripada apa yang digunakan di luar. Dan tuan-tuan yang saya hormati, di kalangan tokoh-tokoh yang lepas, ramai pengikut Aris. Pengikut Aris yang mengaku bahawa Nabi Isa AS, Jesus Christ, ialah Rasulullah, bukan Tuhan. Di antara mereka lah Newton. Newton mengatakan, saya adalah Unitarian, maksudnya dia pengikut Aris. Dan dia percaya bahawa Nabi Isa AS ialah Rasulullah, bukan Tuhan. Termasuklah Presiden Amerika yang bernama Thomas Jefferson, di sebelah kanan. Thomas Jefferson mengatakan, dia juga percaya bahawa Rasulullah, bahawa Jesus Christ Nabi Isa AS ialah Rasulullah. Sayang, mereka tidak menyatakan keimanan mereka kepada Rasulullah. Itu saja. Kepada Muhammad Rasulullah, mereka tidak menyatakan keimanan mereka. Sekiranya mereka telah beriman, maka mereka menjadi seperti pemuda yang beriman kepada mesej yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan Newton, dia berpesan supaya jangan kebumikan dia di kubu Kristian sebab dia bukan Kristian. Demikian juga Thomas Jefferson, walaupun dimuliakan di Amerika, tetapi dia mengatakan, saya bukan Kristian. Saya adalah Unitarian, dan Presiden Amerika ramai ia Unitarian. Maksudnya mereka tidak Kristian. Di antara 5 orang yang terkenal ini, Thomas Jefferson, Presiden Taftnya, dan di antara 5 orang inilah Presiden Amerika yang paling terkenal. Kebanyakan mereka tidak percaya bahawa Nabi Isa AS, Jesus Christ ialah Tuhan, anak Tuhan, dan dinafikan oleh Presiden Amerika. Sebab itulah kita lihat ajaran Unitarian yang mengatakan Arius ini benar, yang mengambil pandangan Arius mengatakan Jesus Christ adalah Rasul, diikuti oleh kebanyakan Presiden Amerika, dan mereka menggelarkan mereka adalah Unitarian, iaitu lawan kepada Trinitarian. Trinitarian lawan kepada Unitarian. Unity lawan kepada Trinity. Mereka adalah mengikut Unity, maksudnya Tuhan yang satu. Jesus Christ adalah sebagai Rasul. Dan cuma mereka tidak sama dengan kita sebab mereka tidak mengakui kerasulan Rasulullah SAW. Itu saja. Dan tuan-tuan, kita lihat salah satu pada Presiden Amerika, dia bernama William Howard Taft, sangat terkenal. Dia kata, I am a Unitarian. Saya adalah orang yang percaya pada unity, kepada Tauhid, maksudnya Tauhid Nabi SAW. I believe in God. I do not believe in divinity of Christ. And there are many postulates of Orthodox creed to which I cannot subscribe. Saya tidak boleh terima pandangan gereja Ortodok sebab dia menyalahi apa yang saya pahami. Dan saya tidak sekali-kali mengatakan Nabi Isa itu, Jesus Christ itulah sebagai Tuhan, dia hanyalah sebagai Rasul semata-mata. Inilah pandangan orang Unitarian. Tetapi sayang, hari ini tuan-tuan pelajarilah tentang bagaimana kehidupan orang Unitarian ini, yang mereka lah mengikut kepada Arius, yang barangkali mengikut pengkaji yang disebut oleh Rasulullah sebagai Assyrian dalam surat kepada Hercules tadi. Wallahu a'lam, apakah tepat atau tidak, tuan-tuan. Di Turki juga ditemui kitab Barnabas. Injil Barnabas ditemui di Turki yang dipertikaikan oleh Kristian. Kitab ini kitab yang asli, dan apabila dilakukan kajian carbon dated ataupun carbon 40, menunjukkan bahawa usianya 2000 tahun lebih, dan ditulis dalam bahasa Greek. Itulah satu perkara yang dipertikaikan. Sedangkan Injil dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aramaik. Sebab Nabi Isa bercakap dalam Aramaik. Dan kitab ini ditulis dalam bahasa Greek. Dikatakan bahawa sebahagian daripada murid-murid Nabi Isa AS yang disebut Assyrian, apabila mereka membawa Injil ke tempat yang bukan mereka yang bercakap tentang dalam bahasa Aramaik, mereka terjemahkan ke dalam bahasa Greek. Ketika itu bahasa Greek adalah bahasa perantara mereka. Jadi apa yang ada di sini ialah yang ditemui ialah kitab yang disebut kitab Barnabas. Siapakah Barnabas? Barnabas adalah pakcik kepada Nabi Isa AS. Dia adalah rapat dengan Nabi Isa AS, rapat dengan Jesus Christ, tetapi kitabnya ditolak oleh majlis Konstantinopel yang diadakan di Bandar Nesia tadi. Mereka menolak kitab ini, dan kitab ini dikendaki dibakar sebab tidak menyokong Trinity. Kitab ini kitab yang menyokong Tauhid, bahkan menyebut bahawa akan datang Rasul yang bernama Muhammad dengan jelas. Ini terjemahannya. Saya ambil sebahagian daripada terjemahannya, bahawa kita menanti seorang Rasul bernama Muhammad. Ya, Muhammad is his blessed name. Dan kami menunggu Messiah yang disebut sebagai Muhammad namanya,
Jelas disebut tulis dalam kitab Barnabas ini. Kitab ini dikondem oleh gereja. Dan dikondem sebelum kedatangan Islam lagi. Dan mereka menafikan kitab ini ditulis pada masa lama, walaupun kita lihat usia kitab ini sangat lama. Dan inilah sebahagian daripada orang Kristian, tuan-tuan. Ada yang menerima Islam kerana kitab ini. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat di dalam kitab Bible yang masih ada, yang sebahagiannya masih tercatat nama Rasulullah dengan jelas. Tapi sayang, dalam bahasa Hebrew, umpamanya nyanyian dilakukan nasyid, dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman selalu mengatakan, menyebut seorang sahabatnya yang cukup dia sanyungi, dan dia mengatakan kalam ajamal kalam, innahu Muhammad azim huwa mahabi wa khalili. Dia mengatakan orang yang akan sahabat saya ini, yang bakal datang, perkataannya cukup indah. Dan dia adalah Muhammad azim. Dalam bahasa Hebrew disebut Muhammadim. Sebab dalam bahasa Semitik, tuan-tuan, dia ada plural of respect. Macam bahasa Arab, Allah ialah yang Allah kita sebut. Tapi apabila kita ingin merendahkan diri kita, kita sebut Allahum. Allahum ini maksudnya plural of respect, bukan Allah teramai. Tetapi demikian juga dalam bahasa Hebrew. Dalam bahasa Hebrew, orang yang dihormati ditambah dengan im belakangnya. Seperti Arab, hum. Atau im. Allahum. Dan di sini Muhammadim. Tapi Muhammadim ini diterjemahkan dalam bahasa Greek. Disebut sebagai comforter. Jauh sama sekali daripada apa yang asalnya. Sebab nama tidak boleh diterjemah. Maksud Muhammad lah yang terpuji. Dalam bahasa Hebrew, maksudnya terpuji. Apa diterjemahkan sebagai parakletos yang terpuji. Tapi mereka salin parakletes. Maksudnya yang dikasihi. Ataupun yang menghiburkan. Akhirnya terjemah dalam bahasa Inggeris sebagai comforter, maka nama tidak boleh diterjemahkan. Dan tuan-tuan, kita lihat sebahagian daripada kawan-kawan kita yang mendalami dalam hal ini, mereka lebih faham dari kita. Dan kita lihat Paul yang ke-6. Kematiannya cukup misteri. Dan dia menduduki Vatikan pada tahun 1963. Selama 15 tahun. Dan dia disanjung oleh orang Kristian sebelum dia mati dalam bentuk yang cukup misteri. Dan bagi orang Islam mengatakan dia menemui nama Rasulullah dalam kitab Injil yang tersimpan di Vatikan. Dan orang Kristian mengatakan dia mati kerana sakit jantung. Dan yang sebenarnya mengikut saksi-saksi bahawa dia diracun. Diracun dengan arsenic sebab bukti-buktinya bahawa darah keluar daripada badannya. Dan gereja mengisytiharkan dia mati sakit jantung. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan, saya bukan harus ditanam bukan dalam gereja. Saya harus ditanam di luar gereja. Dan dia mengatakan, ini perkataan akhirnya, dia kata, we will also like you to know that the church recognizes the riches of Islamic faith, a faith that binds us to the one God. Inilah perkataan akhirnya. Saya ingin anda tahu semua bahawa gereja mengiktiraf keagungan Islam yang menyatukan kita umat Kristian dengan Islam kepada Tuhan yang satu, dengar, dan dia berakhir. Apakah ini dicatatkan dalam, tuan-tuan boleh lihat dalam sejarah Paul the Sixth, dan dia diisytiharkan dalam berita yang resmi bahawa dia telah mati kerana sakit jantung. Tetapi seluruh umat Islam dan semua sejarah Islam mengatakan dia mati diracun dan dia memuji Islam. Sekurang-kurangnya dia mengatakan Islamlah agama yang benar. Dan itulah yang menyebabkan dia kematiannya cukup misteri sampai hari ini. Dan kuburnya letak di luar pada gereja. Dia pesan supaya jangan diletakkan dalam bangunan. Badan saya, jasad saya jangan letakkan dalam bangunan, letakkan di luar. Dan akhirnya dia letakkan di luar dan sekarang dibuat bangunan dan dia telah masuk balik. Dan ini kubur Paul the Sixth. Dan tuan-tuan yang semati, saya sebut ini bukan untuk prejudis. Fikirlah tuan-tuan dan carilah bukti. Sekiranya saya salah, tolaklah apa yang saya sebut. Dan saya melihat dalam kajian yang cukup lama. Ketika saya masih muda, saya mengkaji tentang Paul ini. Dan saya buat kesimpulan dan saya masih berpegang pada kesimpulan yang saya sebutkan malam ini. Tuan-tuan, kita lihat surat Rasulullah. Apabila Rasulullah hantar surat kepada Hercules bertanya kepada Paus-nya ketika itu. Paus ketika itu namanya Uranus.
Dia menanyakan apakah surat ini surat Rasulullah yang kita tunggu. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan bahawa ringkas saja Paus ini mengatakan, namanya Pope Uranus, yang mengatakan bahawa tuanku, bahawa surat yang tuanku terima itu daripada Nabi yang sebenarnya, dan lebih baik tuanku beriman padanya. Dan saya beriman dengan Rasul yang bersurat kepada tuanku, bermaksud dia telah memeluk Islam apabila dia menerima surat rajanya Hercules, menerima surat, dan inilah Paus yang pertama yang berislam. Tetapi dalam sejarah Kristian tidak pernah disebut bahawa Paus Uranus telah memeluk Islam ketika zaman Rasulullah lagi. Dan Hercules telah hampir-hampir memeluk Islam kecuali apabila dia dilarang oleh pembesarnya, sebagaimana hadis yang dinyatakan oleh Imam Bukhari ini menyatakan bahawa selepas dia dapat mengalahkan kerajaan Parsi, maka Konstantinopel telah pergi ke Jerusalem dan dia singgah di bandar singgahnya bernama Bandar Himsa. Disitulah suratnya sampai Rasulullah. Dia tutup pintunya dan bertanya, wahai pembesar sekalian, saya sudah yakin bahawa Rasul yang kita tunggu telah tiba. Dan saya telah menerima surat daripada Rasul tersebut. Dan saya beriman kepadanya. Apa kata tuan? Maka pembesarnya bangun untuk menikam raja tersebut. Dan dia dapat pasti bahawa sekiranya perkara itu bertesan dan dia akan ditikam oleh pembesarnya sendiri. Lalu dia mendapat idea mengatakan, tuan-tuan bertenang. Apa yang sebutkan tadi ialah sebagai untuk tes kepada tuan. Saya tidak percaya pada Rasul tersebut. Dan tuan-tuan, dia sudah hampir kepada Islam. Tetapi kedudukan tahtanya menghalang Hercules memeluk Islam, dan akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah dalam peperangan Tabuk, peperangan terakhir Rasulullah, dan dia tidak sempat bertemu Rasulullah. Dia balik semula ke Konstantinopel, tidak sempat bertemu Rasulullah, dan peperangan Tabuk dimenangi oleh Rasulullah secara mutlak. Tuan-tuan yang sebati, inilah kisah mereka yang telah beriman, dan di antara mereka ialah tokoh-tokoh yang tertinggi dalam agama mereka. Dan kita lihat bagaimana nama Rasulullah dalam kitab mereka. Dalam kitab mereka namanya Dele Mem He Mem. Dia tulis pada kanan ke kiri, tuan-tuan. Mem He Mem Dele, maksudnya Muhammad. Bahasa Hebrew tidak ada vowel, dia hanyalah ada konsonan. Dan untuk membacanya harus kita letakkan baris, sebagaimana bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Hebrew hampir sama. Kalau kita paham bahasa Arab, kita paham bahasa Hebrew. Sebab umpamanya dalam bahasa Hebrew disebut Shalom, dalam Islam disebut salam, hampir sama. Dalam bahasa Arab disebut Allah, di dalam bahasa Hebrew disebut Ele. Dan Ele lima sabakhtani dalam bahasa Arab, dalam bahasa Hebrew yang disebut Aramaik, yang disebut oleh Jesus Christ ketika dibawa ke tempat penyaliban. Dalam bahasa Arabnya Allah lima adza taraktani, hampir sama. Sedangkan Allah telah mengangkat Nabi Isa AS dan tidak dibunuh oleh mereka, dan mereka membunuh orang yang lain. Inilah kita lihat bagaimanakah pengkaji-pengkaji, orang yang terlibat dalam gereja dapat mengenali kebenaran daripada kitab yang benar. Dan mereka masih lagi mengkaji, dan inilah kita lihat. Umpamanya pemimpin-pemimpin gereja yang terkenal memeluk Islam. Umpamanya pengarang kitab Muhammad in the Bible oleh Profesor Abdul Had Dawud, yang kitab ini banyak mempengaruhi saya. Saya baca ketika saya masih lagi sekolah. Dan saya baca berkali-kali kitab ini. Dan pengetahuannya tentang kitab Injil dan Taurat sangat-sangat dalam. Dan dia adalah ketua agama Kristian. Dan dia adalah mengkaji begitu lama sehingga dia mengeluarkan kembali perkataan-perkataan yang dikaitkan dengan Rasulullah. Dan dia mensabitkan bahawa apa yang disebut dalam Al-Quran adalah apa yang ditulis dalam Injil adalah perkara yang sama. Dan ini disebut oleh Abdul Ahad Dawud. Tuan-tuan yang mendengar perkataan saya malam ini, lihatlah kembali buku ini, bacalah baris demi baris, kajilah dengan hati yang terbuka, dan kawan-kawan Kristian juga bukakan hati, sebab kebenaran adalah satu. Dan tuan-tuan baca dan bandinglah dengan kitab yang tuan-tuan ada, dan kita akan dapati bahawa orang yang paling pakar dalam Injil dan Taurat, dalam Old dan New Testament, dia telah sampai ke satu kesimpulan dan dia mengucap syahadah. Dan itulah Profesor Abdul Had Dawud yang dimaksudkan. Dan tuan lihat, kita lihat bahawa dialah yang Muhammad Dawud ini, dia adalah sebagai Reverend David Benjamin, dan dia adalah seorang pemimpin tertinggi dalam agama Kristian, tetapi dia telah memeluk Islam. Dan semakin tinggi mereka yang mengkaji kitab Kristian, ada ruang yang luas untuk mereka menerima kebenaran Islam.
Itulah tuan-tuan, perkataan saya bukan perkataan yang prejudis. Dan perkataan ini saya lalui daripada saya sejak muda, dan ini juga dihasilkan oleh mereka yang mengkaji mendalam sebagaimana yang dihasilkan oleh pakar ini. Ini adalah Gerald Dix. Tuan-tuan boleh baca kitabnya, bukunya. Dia menulis kembali apa yang diseleweng dalam kitab Bible. Bukan saya kata. Dia mengatakan bahawa di dalam the Old Testament, dia pakar Old Testament, namanya Profesor Gerald Dix. Dia mengatakan nama Ismail diganti dengan Isaac di dalam seluruh Bible. Bukan saya kata. Dia kata. Tuan-tuan lihat kembali kajiannya. Dan dia mengatakan, oleh sebab itulah Nabi Ibrahim telah mengkorbankan anaknya yang sulung. Dan yang sulung asalnya Ismail, tetapi mereka padam dan letakkan Isaac. Dan kalau kita lihat, dia bercanggah sebab Isaac, Ishak, ialah anak yang kedua. Sedangkan dalam Bible mengatakan Ibrahim sacrifice, mengorbankan anaknya yang sulung, the firstborn. Maksudnya anak sulung. Dan Isaac, dia kata Isaac, anak sulung Isaac, tidak tepat. Sebab anak sulung Nabi Ibrahim ialah Ismail. Ini disebut oleh profesor ini. Dan inilah menyebabkan dia memeluk Islam. Dia mengkaji Bible. Dan makin lama mengkaji Bible, makin dekat dengan Islam. Dan inilah yang ditunjukkan oleh mereka yang telah terdahulu pada kita. Umpamanya, tokoh ini sangat-sangat saya kagumi. Dan tuan yang sama hati. Kita lihat bagaimanakah mereka memadam sebahagian daripada tulisan mereka. Satu masa dulu, kitab Bible hanya ada satu. Dipunyai oleh gereja ataupun oleh sinagog. Dan jelas dalam ini mereka telah lihat kekosongan di situ. Dan nama Rasulullah jelas ditulis dalam kitab the Old Testament yang asal, sebelum diterjemahkan dalam bahasa lain. Nama Muhammad, Nabi Muhammad itu jelas. Hamidah ini Muhammad, ataupun mereka sebut Muhammadim, yang mereka buat zikir setiap hari itu. Muhammadim, mereka sedang menunggu Mesias yang bernama Muhammadim, sedangkan dialah Muhammad SAW. Tuan-tuan, kajilah sedalam-dalamnya. Sebagaimana Profesor Thomas Irving ini, yang akhirnya menjadi seorang ulama Islam yang terkenal. Dia menerjemahkan Al-Quran, barangkali terjemahan yang terbaik dalam bahasa Amerika. Dan dia juga mengkaji tentang Bible. Dia juga mengkaji tentang kebenaran, tentang sejarah yang lepas. Dan akhirnya, dia membuat kesimpulan sama seperti orang terdahulu padanya, sama seperti profesor ini, ataupun profesor ini, dia telah mengucap syahadah, dan dia telah menterjemah Al-Quran, dan terjemah Al-Qurannya antara yang terbaik yang pernah ada dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan. Dan kita lihat, bukan sahaja mereka yang pakar dalam Bible. Itu daripada mazhab ortodok. Dan ada daripada mazhab yang lain. Yang tadi adalah mazhab Katolik. Dan ada daripada mazhab ortodok Russia. Dan ini ialah padri mereka yang terkemuka, yang telah memeluk Islam beberapa tahun lepas. Dan kita lihat semakin tinggi mereka mengkaji Bible. Wahai kawan kita di luar sana. Mereka yang kajilah kitab suci mereka. Mereka akan bertemu dengan apa yang ditemu oleh mereka yang terdahulu pada mereka. Dan Allah mengatakan, dan orang yang paling musuhi orang Islam ialah orang kafir dan orang Yahudi. Dan orang yang paling rapat dengan Islam ialah orang yang menyebut dirinya Nasara, yang mengikut agama Nabi Isa SAW, Jesus Christ. Sebab di antara mereka ada kisisin, ada padri mereka yang menitis air mata apabila disebut nama Allah. Termasuklah Raja Najasyi yang apabila disebut tentang surah Maryam, maka mengalir air matanya dan dia terus beriman. Dan itulah di antara mereka yang mengenal kebenaran apabila mereka dibacakan ayat Quran dan mereka bandingkan dengan kitab suci mereka yang asal, yang sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Dan tuan-tuan, kita lihat yang terkenal Yusuf Estes ialah daripada penganut Katolik yang terkenal dan sekarang menjadi pendakwah Islam yang terkemuka. Dan semakin tinggi mereka mengkaji agama mereka, semakin ruang yang luas untuk mereka masuk Islam. Dan inilah yang ditunjukkan oleh mereka yang mengkaji dalam bentuk yang jelas. Ini ialah padri yang terkenal di Amerika. Dia telah memeluk Islam. Dia daripada priest, daripada Roman Catholic priest, dan kawannya belum Islam sebelah kanan, dan dia telah memeluk Islam sebelah kiri. Dan sekarang dia menjadi pendakwah Islam yang sangat terkenal, dan dia sangat pakar dalam kitab Bible, the Old Testament dan the New Testament. Tuan-tuan, kawan kita yang beragama Kristian, kajilah apa yang dilakukan oleh padri Anda.
Dan ikutlah jalan yang mereka lakukan. Dan bukanlah hati dan perasaan dan kajilah dengan ikhlas. Tentu kita akan temui kesimpulan yang sama. Sekiranya kita jadikan bahawa kebenaran adalah matlamat kita akan temui. Sebab kebenaran itu jelas dan yang batil akan berpecah. Tetapi yang jelas kebenaran ialah yang tegak, dan itulah yang akhirnya kita temui apabila kita buka dada kita untuk menerima kebenaran. Tuan-tuan, sekiranya kita pejam mata kita, kita tak akan terima, tidak akan dapat melihat apa-apa pun. Bukalah mata kita, bukalah hati kita, dan pelajarilah dengan sempurna. Tentulah kita akan temui kesimpulan. Bukan seorang, bukan dua, berpuluh, beratus mereka yang pakar dalam kitab ini, dan mereka akhirnya temui kebenaran. Dan kita lihat pemuda-pemuda. Ini juga adalah seorang yang sangat musuh Islam, padri daripada Sepanyol, yang telah memeluk Islam, dan menjadi pendakwa Islam yang sangat terkenal sekarang. Dan inilah di antara bukti-bukti mereka yang mengkaji dengan ikhlas. Mereka ketemu. Dan kita lihat pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, mereka berada dalam kebenaran. Dan kita lihat mereka yang sama jalan dengannya, yang akhirnya menemui jalan yang benar sebagaimana yang ditemui oleh mereka terdahulu. Dan ini ialah pastor, preacher Amerika. Dan ketika dia mengucap syahadah, namanya adalah Samuel L. Shropshire, payah nak sebut namanya. Apabila sebut saja Islam, dia akan mengalir mata. Dia pakar Bible, the Old Testament dan the New Testament. Dia pakar. Tanyalah apa saja dalam Bible, dia tahu. Dan akhirnya dia memeluk Islam. Semakin tinggi pengetahuan dalam kitab suci, sebab asalnya daripada satu. Dan jangan baca terjemahan, baca yang asal, tetapi sayang yang asal tidak ditemui lagi. Dan yang paling hampir adalah dalam bahasa Greek. Tetapi itu pun kita lihat banyak perkara yang dibesarkan dan ditunjukkan oleh mereka. Dan jalan yang dilalui oleh Profesor Samuel ini, dan setiap kali disebut ayat Quran, dia mengalih mata. Dan tidak dapat dengan apa yang disebut tadi. Di antara mereka Kristian yang apabila disebut, maka kita lihat mata mereka mengalir siap mata. Itulah. Dan cukup menarik, tuan-tuan. Inilah paus yang ketiga keempat terakhir, yaitu Paul John II. Dia sebelum meninggal juga menyatakan sesuatu yang cukup indah. Dia menganjurkan kajian yang bersepadu di antara komparatif Islam dan Kristian. Dan dia mengatakan, nevertheless, the religiosity of Muslim deserve respect. Dan saya sangat hormati bagaimana kaum Islam. Dan mereka sangat-sangat patuh pada agama mereka. Dan mereka tunduk melutut dan bersujud pada Allah dalam bentuk yang sangat ikhlas, yang tidak dipunyai oleh orang kita. Dan dia dapat melihat bagaimanakah solat yang dilakukan oleh Jesus Christ yang turut bersujud ke bumi. Turut bersujud ke bumi, dan yang dilakukan sujud ke bumi ialah orang Islam. Inilah yang dikagumi bukan saja oleh Paul John II, tetapi dikagumi oleh padri daripada mazhab ortodoks. Dia juga melihat perkara yang sama. Bagaimanakah orang Islam bekerja dengan ikhlas? Dan bagaimanakah orang Rusia? Dia berada di Rusia, di Moskow. Dia melihat gereja-gereja ortodok di Rusia telah kosong. Sedangkan di Rusia satu masa dulu, masjid tidak dibenarkan untuk dimakmurkan. Apabila kebenaran diberikan bahawa masjid telah dibenarkan untuk dimakmur, maka penuh masjid. Dan dia mengatakan, the future belongs to Islam. Dan saya percaya bahawa masa depan ialah masa untuk Islam. Masa kita telah berakhir. Mereka mengerjakan secara ikhlas tanpa perlu upah. Tetapi orang kita, pemuda kita, setiap kerja harus diberi upah. Dan tuan-tuan, sifat orang ikhlas bekerja tanpa upah. Dan inilah yang ditunjukkan oleh orang Islam di Rusia. Mereka berkorban, melakukan kerja amal, dan mereka tidak pernah minta upah. Tetapi orang yang tidak ikhlas, mereka bekerja hanya diupah. Kita boleh lihat juga kawan kita, negara kita, siapakah yang bekerja kena wang, kena upah, ataupun siapa yang mengerja tanpa perlukan sebarang pujian, tanpa perlu wang dan sebagainya. Dan dia bekerja dengan ikhlas, walaupun dia memerlukan kewangan. Dan dia masih melakukan dengan ikhlas, dan itulah yang disebut oleh padri ini, bahawa saya tidak melihat. Mereka yang bersujud dengan ikhlas, bukan diberikan, sedangkan di Rusia untuk mengumpulkan orang di gereja, terpaksa membuat keramaian, jamuan dan sebagainya. Tetapi orang Islam tidak perlu ada jamuan. Mereka datang dan penuh di segala masjid mereka. Dan inilah gambaran yang berlaku di masjid di Moskow. Bahawa betapa ramai umat Islam bukan saja dalam masjid, tetapi melempah dalam masjid. Tidak siapa yang membayar mereka. Tandanya, kata padri ini, bahawa mereka lah ikhlas.
mereka meletakkan dahi mereka ke atas lantai, sama seperti yang Yesus Kristus lakukan. Yesus Kristus lakukan sama seperti orang Islam lakukan. Kenapa kita lakukan? Orang Yesus Kristus meletakkan dahinya di atas bumi dan dilakukan dalam banyak ayat yang dibaca oleh mereka, tetapi kita tak melakukan yang lakukan orang Islam. Maksud saya, Tuan. Dan kita lihat pemuda-pemuda Amerika berlomba-lomba memeluk Islam. Termasuklah pemain-pemain ahli sokan mereka. Mereka telah masuk Islam tanpa dipaksa. Ketika Islam ditindas di Amerika, Islam dikatakan pengganas, tiba-tiba pemuda-pemuda mereka telah masuk Islam seorang demi seorang. Dan pemain-pemain terkenal yang sebagai tuan-tuan lihat di sini ialah di antara mereka pemuda-pemuda yang beriman. Dan tuan-tuan, itulah barangkali kita lihat di Amerika, di England, pemuda-pemuda yang baru sekolah, mereka secara sukarela memeluk Islam. Walaupun barangkali undang-undang mereka tidak membenarkan, tetapi mereka telah memeluk Islam sebagaimana yang dilakukan oleh pelajar sekolah rendah di England. Dan jangan kita heran, tuan-tuan, kita lihat pemuda-pemuda Kristian cukup ramai memeluk Islam sekarang. Mereka dapat membezakan antara benar dan palsu, gelap dan cerah. Dan di antara mereka yang memeluk Islam ialah pemuda-pemuda yang masih muda. Dan pemuda ini mengatakan, selepas saya memeluk Islam, maka saya dihalau oleh keluarga saya. Saya dihalau dan saya tidak ada sebarang perlindungan sekarang, kecuali Allah. Saya hanya ada Allah. Saya tidak ada harta, tidak ada uang, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada keluarga. Saya hanya ada Allah. Dan itulah pemuda yang masih lagi muda, barangkali usianya 15 tahun, 16 tahun, telah menyatakan pendirian sama seperti pemuda yang kita bincangkan, pemuda yang Allah puji sebagai pemuda yang beriman. Dan tuan-tuan, kalau pergi ke Eropah, jangan heran kita melihat pemuda-pemuda yang berkulit putih bersujud di mana saja mereka sampai masa. Sampai saja waktu zuhur mereka bersujud. Ini bukan di tepi Tasik Sedang, bukan, tuan-tuan. Ini di tepi Tasik di Australia. Di Australia, dan kita dapat lihat di mana-mana saja pemuda yang mendirikan solat di mana saja mereka berada, dan menunjukkan bahawa Islam telah berkembang luas di Eropah, dan kebanyakannya pemuda-pemuda yang telah dapat melihat dan mereka dapat membezakan antara hidup yang sempit dan hidup yang luas. Dan itulah, tuan-tuan, dan Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan benar kami menceritakan pada kamu, wahai Muhammad, kisah mereka dengan benar, kisah tentang Ashabul Kahfi dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan mereka lah pemuda-pemuda, fityatun, pemuda amanu yang telah beriman, bi rabbihim, dengan telah beriman dengan Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan kami berikan mereka petunjuk, mereka tambahkan dengan petunjuk. Dan kita lihat sekarang pemuda-pemuda di Australia, pemuda-pemuda di Poland, pernah negara komunis, di Luxembourg, di mana saja, tiba saja masa mereka bersolat. Tetapi jangan laku di Malaysia. Kalau laku di Malaysia, mereka mengatakan menunjuk-nunjuk solat di tempat yang lapang, sedangkan umat Islam, bumi Allah semuanya lah tempat masjid. Tuan-tuan, lihat bagaimanakah Allah tukarkan, Allah berikan keindahan Islam, kemanisan imam kepada orang yang baru. Orang Malaysia kebanyakannya sudah tidak merasakan keindahan Islam. Sebab mereka terlalu lama dari Islam. Mereka dapat Islam percuma. Mereka dilahirkan dalam Islam dan mereka percuma dapat Islam. Dan mereka tidak mengerti Islam, kebanyakan pada pemuda kita. Sedangkan pemuda di Australia, pemuda di Amerika, di Eropah, mereka memilih Islam. Islam by choice. Dan mereka menghargai sebab mereka temui, mereka cari dengan usaha mereka. Termasuklah pemuda-pemuda dan yang masih lagi di anak sekolah. Mereka telah bersujud. Sebagaimana yang Yesus Kristus telah meletakkan dahinya, wahid, onto ground, dan meletakkan dahi ke atas tanah. Dan itulah sifat yang dilakukan oleh Islam. Hanyalah umat Islam saja yang meletakkan dahi di atas tanah hari ini dalam ibadah harian mereka, dan tidak dilakukan oleh semua agama lain. Dan itulah sebab kita lihat sebagaimana pemuda-pemuda ini yang Allah telah beri hidayah, mereka ialah sebahagian daripada pemuda yang berpegang kepada tali yang benar. Tuan-tuan, selamat merdeka. 31 Ogos. Sepatutnya kuliah ini malam esok, tapi saya sengaja jadikan malam ini 31 Ogos, malam kemerdekaan. Sebagaimana pemuda ini, pemuda yang merdeka. Dan inilah maksud kemerdekaan kita. Apakah maksud kemerdekaan kita?
dan saya sentiasa selalu memberikan kisah pemuda Rabi' bin Amir. Ketika pembukaan Parsi diutus oleh Panglima Islam Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Raja Kisra bertanya, kamu pemuda, kamu orang Arab yang sangat jahil, yang sangat hina, sekarang kamu keserangan datang ke istana kami, apa tujuan kamu? Dan jawab pemuda yang sangat tegas ini, kami datang ialah untuk memerdekakan. Walakin Allah ibtana li ikhrajal ibad min ibad. Kami datang untuk merdekakan hamba daripada menyembah sesama hamba ila amati rabbil ibad, kepada penyembahan kepada Allah yang menciptakan segala hamba. Min dhaqid dunya ila sa'ati akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Maksud merdekaan ialah kesempitan dunia ini tidak ada yang di penyembahan selain daripada penyembahan kepada sistem manusia kepada Allah SWT, lagi pada sistem ekonomi manusia kepada sistem Allah, sistem pendidikan Allah kepada sistem pendidikan manusia kepada sistem pendidikan Allah, daripada ekonomi sistem manusia kepada sistem pendidikan ekonomi yang Allah tentukan Al-Quran, daripada politik manusia yang berteraskan kepada kebenaran kepada keluasan akhirat yang ditentukan oleh Allah, maka itulah masuk kemerdekaan. Dan pegang dada kita dalam nama ini, saya dan tuan, pegang kita dalam dada kita. Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Ataupun negara merdeka, rakyatnya masih terjajah, mentalitinya masih terjajah, pemikiran terjajah, sejarah masih terjajah, budaya masih terjajah, ilmunya masih terjajah, dan politiknya masih terjajah. Itu salah saya bukan jawaban, dan marilah kita sama-sama merenungi di malam yang penuh kesyukuran, malam kemerdekaan, selepas kita ratusan tahun dijajah dan hari ini kita merdeka. Apakah kita telah mengisi ruang-ruang kemerdekaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana dijawab yang ditanyakan oleh pemuda ini, bahwa keluar daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah, daripada kesempitan dunia kepada kesempitan akhirat. Dan tuan-tuan, itulah barangkali kesimpulan. Dan Turki mempunyai banyak tempat untuk lawatan. Tuan-tuan yang ada kesempatan selepas PKP, selepas COVID, barangkali kita berdoa mudah-mudahan diangkat Allah dengan segera, dan kita dapat melawat sebahagian daripada bumi Allah, dan kita dapat melawat kawasan-kawasan yang ada hubungan dengan para anbiya. Cukup banyak di Turki, tuan-tuan, yang ada hubungan dengan Nabi Ibrahim, yang ada hubungan dengan Nabi Ayub, yang ada hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada hubungan dengan Ashab Kahfi, yang ada hubungan dengan Ashab Sati, yang ada hubungan dengan surah Yasin, yang Allah menceritakan bahawa Rasul datang dibohongi oleh penduduk tersebut, dan penduduk itu juga berada di Turki untuk kita renungkan. Sedangkan di Turki banyak tempat yang bersejarah, dan disitulah di antara bumi para anbiya. Dan tuan-tuan, kalau dapat melawatlah Iznik, Bursa, dan Izmir, Kudasazi, Denizli, Konya, dan Kapadokia yang saya sebutkan tadi, Ankara dan sebagainya lain. Dan itulah tujuan saya sebenarnya pada tahun 2016 selepas ada pelajar kita yang merancang untuk mengadakan ekspedisi yang dikaitkan dengan arkeologi para anbiya di bumi Turki, dan mereka minta supaya saya menjadi bersama mereka dalam perjalanan yang mereka sebut sebagai perjalanan arkeologi Islam. Tetapi sayang, Allah menentukan tidak berjaya, dan perkara ini hanyalah tinggal poster dan tidak pernah dilaksanakan, sebab kami merancang untuk jadikan ini pada hari April 2016, tetapi sayang hanyalah perancangan, Allah yang menentukan. Itulah tuan-tuan, apabila kita membicarakan tentang sejarah dan kita melihat arkeologi yang ditunjukkan oleh Ashabul Kahfi, maka marilah kita merenung kembali sejarah keagungan pemuda-pemuda yang kita harapkan sebagai pengganti kita hari ini. Dan mereka lah pemuda yang beriman, yang Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Mudah-mudahan anak kita, pemuda kita hari ini, kembali dan insaf kepada tujuan kita sebenarnya, hidup sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, dan kehidupan kita di atas muka bumi ini sangat-sangat segera, sangat-sangat cepat, dan kita akan pindah ke sebuah negara kepada negara yang kekal abadi. Itulah tuan-tuan, saya minta maaf banyak kalau saya tersalah, dan saya tutupi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.